Sekiranya berkunjung ke Sarawak, terutama di kawasan Kuching, para pengunjung pasti akan terpikat dengan satu jenis hidangan yang agak unik dan menarik serta digemari ramai. Kebiasaannya dihidangkan pada waktu perayaan atau keramaian. Kek lapis ini merupakan makanan yang menjadi pilihan ramai, terutama penduduk tempatan Sarawak. Selain daripada keunikan reka bentuk kek tersebut, kek lapis menjadi unik kerana bahan-bahan yang digunakan. Tiada siapa mengetahui sejarah asal kek lapis ini kerana ia mirip kepada kek batik di Indonesia dan Brunei. Tidak menjadi suatu yang agak pelik kerana Sarawak bersempadanan dengan Brunei dan Kalimantan, Indonesia. Masyarakat Melayu Sarawak adalah kaum ketiga paling ramai di Sarawak di belakang Iban dan Cina dengan peratusan populasi 23%. Kebanyakan penduduk Melayu tinggal di kawasan persisiran sungai, terutama di kawasan bahagian selatan Sarawak dan sebahagian lagi utara Sarawak seperti Lawas dan Limbang. Pecahan kawasan Melayu ini tidak memisahkan budaya mereka. Semenjak dari dahulu, sekiranya hari raya puasa, rakan taulan dan saudara mara serta jiran tetangga akan datang berkunjung ke rumah dan makanan yang dihidangkan ialah kek lapis Sarawak sebagai salah satu juadah. Yang sebenarnya hari raya dulu tak sehebat macam sekarang lah. Kek biasa saja. Tak spesial macam, tak istimewa macam sekarang lah. Warna macam-macam. Yang lapisnya macam-macam tu. Saya Kak Rabi Hamid lah, berasal dari Kuching, Sarawak. Berkeluarga, memang sekarang tak ada keluarga lagi lah sebab saya seorang balu dan mempunyai 8 orang anak. Dan saya berkecimpung dalam bidang kek lapis ni adalah 40-an lah, dalam 40 tahun macam tu lah. Pembuatan kek lapis ini diturunkan resepinya dari turun-temurun dan dari generasi ke generasi. Puan Rabiah Amin adalah salah seorang yang mewarisi cara pembuatan kek ini daripada ibunya. Kek lapis ni adalah kek lapis saya turun-menurun dari nenek ke mak dan kemudian saya. Dan saya mulai memang berkecimpung dalam tahun 70-an macam itulah. Bila kita bertugas mengikut suami, arwah suami bertugas di Miri, saya terus ada sebagai pengajar banyaklah student. Dan ke Bintulu, banyak pengalaman. Dalam 5 tahun memang nenek dah suruh saya buat pukul kek. Memang saya masuk persatuan. Dulu kecil-kecil saya dah dalam 15 tahun saya dah masuk WI.
dah belajar. Dan saya memang nenek tu memang tak nak saya lari kalau dia buat kek tu. Dari situlah kata minat dah bermula dari rumah, dari nenek memang dah menggalakkan. Dan saya kalau hari raya kat rumah kami lah tumpuan orang kampung membuat kek, belajar buat kek. Memang nenek dulu memang dia buat kek jantung pisang lah. Tak ada oven, tak ada apa dekat rumah kan. Dia buat jantung pisang. So saya tengoklah situ yang plain saja. Plain, tak ada warna. And then bila dah lama-lama saya cuba namakan dia kek jantung pisang. Sebab saya warnakan dia warna merah. Kek lapis Sarawak berevolusi mengikut masa dan keadaan. Kek lama lebih mudah dari segi corak dan reka bentuk berbanding kek yang baru. Sekarang ni memang ramai pengusaha kek lapis. Saya syukurlah. Saya suka dengan bila ilmu dah saya bagi orang ramai pandai. Kita tak boleh loket dengan ilmu. So dulu tak ada kek yang bercorak-corak. Just nenek saya yang buat tu dulu dekat SHR tu. Dan bila kita transfer berpindah dekat Bintulu dekat suami, bila keluarnya wawasan 2020. So my husband cakap, boleh tak you pula buat kek ni? Buatlah design. Dia buat design 2020. Tu first saya buat design kek lapis Sarawak. Tapi sekarang saya melihatlah more pada cheese. Sekarang dah tak ada lagi kata orang keaslian kek lapis. Kek lapis keasliannya tak banyak lagi. Itu perbezaannya. Macam dari segi buah-buahan. Macam terung asam memang tak terdapat pun di mana, cuma di Sarawak. Terung asam saya buat jam dan saya buat kek. Itulah banyak saya buat macam nenas, saya buat jam sendiri. Saya tak buat tu, saya buat sendiri. Kedondong dan apa buah yang dapat saya buat macam durian, cempedak, macam itulah. Pengalaman pahit manis Puan Rabia dalam mengharungi industri pembuatan kek lapis ini dikongsikan kepada kita bersama. Bila sesuatu bidang memang ada pahit dan manisnya. Apalagi bila kilang saya terbakar. Kemudian banyaklah risiko bila saya buat buku, banyak orang mengata macam-macam lah. Kenapa buat buku, nanti orang pandai. Tapi kita bangga orang pandai. Sekarang banyak kan keluaran kek lapis Sarawak di mana-mana pun. Macam-macam saya tempuhi bila suami dah tak ada. Rakan-rakan kan banyak cakap saya tak ada kedai lagi. Tak ada jual kek lapis. Macam-macam lah. Puan Rabia antara yang berjaya dalam industri ini sehingga mendapat sambutan dari luar negara. Perbezaan kek lama dan baru dari segi bahan, nama dan corak. Aspirasi Puan Rabia mengenai industri dan pembuatan kek. Permintaan macam biasa. Kalau hari raya memang customer saya lama memang mencari. Dia ambil dah ada nombor telefon kan. Macam tempahan pun ramai. Dan sekarang saya banyak buat bengkel. Talk about kek lapis tu. Sekarang saya pun ada 4 buah jilid kek lapis Sarawak, buku kek lapis Sarawak. Dah lebih 10 tahun, dah lebih lah. Dah dalam belasan tahun dah kek tu. Buku yang pertama saya terbitkan. Kalau saya ikhlas. Saya tak nak kata orang buat tak ikhlas dengan orang. Kalau tak ikhlas, tak payahlah buat buku. Saya buat buku, orang dapat semua. Kalau orang tak kata orang,
Kalau orang tak faham, dia bertanya. Dia call kita. Dia tanya macam mana. Macam mana boleh. Kadang-kadang ni pengalaman kek jantung pisang lagi lah. Kita berulang pada yang lama. Memang dia orang cuba tengok dalam buku. Bila dalam buku, kek ni mesti masuk dalam oven. So dia buat ambilkan kuali masukkan dalam oven. So tak jadi-jadi. Itulah satunya. Kalau kata orang boleh baca buku, tapi kena ada ilmu, kena ada belajar. Itulah satunya lah. Seorang yang tidak loket dengan ilmu dan sanggup memberi pelajaran kepada mereka yang ingin belajar dengannya. Puan Rabiah membeli barang-barang di Jalan India di Kuching bagi memenuhi tempahan seterusnya. Ada beberapa kedai yang beliau akan pilih untuk membeli bahan yang diperlukan di Jalan India ini. Namun kebiasaannya, beliau memilih kedai di sekitar kawasan rumahnya sahaja kerana kos pengangkutan tidak terlalu tinggi. Kek lapis tradisi warisan Sarawak ditunjukkan oleh Puan Rabiah ini adalah daripada resepi yang diturunkan kepada beliau oleh neneknya sendiri dan juga diperolehi oleh generasi sebelumnya. Untuk bahan kek jantung pisang warisan Sarawak, kita gunakan telur 10 biji. Ni mentega 2 ketul. Dan kalau yang biasa, dia gunakan gula apung lah. Ni gula apung. Okay. Ini santan, paket santan tepung lah. Santan telah diproses. Overload ni untuk dia melembutkan lagi kek jantung pisang ni. Gula halus ataupun gula kasta. Dan tepung. Tepung kek lah. Perisa vanila. Vanila dan berwarna merah. Itu saja. Ni semua dipukul macam mentega, kita pukulkan dengan gula. Kemudian bila dah kembang, kita masukkan telur satu persatu. Habis satu persatu, kita masukkan tepung. Habis tepung, kita masukkan inilah santan powder. Itu saja cara membuatnya. Dan inilah bahan yang telah kita proses lah. Kita bagi dua. Satu yang tak ada warna, satu warna merah. Kita panaskan dulu minyak kuali. Ambil warna merah dahulu. Setitik sahaja. Dia masak, tunggu dia masak. Kita keluarkan. Masukkan pewarna yang biasa je lah. Keluarkan. Masuk lagi warna sikit. Inilah warisan kek lapis jantung pisang. Dari yang setitik je kita tengok tadi, besar-besar, inilah hasilnya. Ini dia. Inilah bentuknya.
Kalau dulu-dululah, kalau dari pengalaman saya, tak ada yang menggunakan margarin. Semua menggunakan butter. Tak ada sebab rasa butter tu lain, kelainan dia lain. Orang lain rasanya. And then kek pun lain. Bentuk kek pun. Kalau margarin ni dia ada lain. Rasa dia lain and then dah tak berapa tahan lama lah. Try je. Makan je. Kami melakukan blind test di kawasan tarikan pengunjung di Bandar Kuching untuk melihat yang mana lebih digemari oleh pengunjung. Which one do you prefer? The first one or second one? Second one, yes. Okay, why do you think you prefer the second one? Kurang manis, the colour. Taste wise? Moist, lebih moist yang warna hijau. Dia lebih kering. I prefer this one. Kurang manis. First, asal sikit dah. Semua orang cik tahan. Mata lagi. Kami prefer yang second. Second. Sebabnya basah sikit. Saya bagi apa yang Daripada ujian ini, rata-rata pengunjung berminat kepada kek yang diperbuat daripada butter. Dia adalah untuk kita memotong dan mencorakkan kek supaya dia bermacam-macam bentuk. Sebelum tu kita kena bakar lah, kena lapis lah dulu. Baru kita dapat menggunakan. Kita lapis macam ni lah. Kita gunakan acuan yang nipis sebanyak 6 lapis. Dan bila sudah sejuk kan, kita potong. Potong ni lah. Kita gunakan pemotong ni tadi, masukkan ke dalam ni. Okey. Okey, kita potong. Okey, dia jadi segi 4. Potong. Kemudian masukkan yang satu lagi. Kita potong untuk menjadikan segi 3. Okey. Segi 3. Okey. Untuk mendapatkan warna dan bentuk yang menarik, Puan Rabia akan memikirkan corak yang hendak dibuat terlebih dahulu dan membuat satu persatu. Rumitnya. Ni kalau sekali bancuh sekali dengan kek akan masa 3 jam buat siap satu kek. Kalau merah ni bersama dengan yang merah juga. Kalau dulu kan di sini saja, dan sampai ke Semenanjung. Semenanjung kalau datang sini mesti bawa kek lapis Sarawak lah. Dan saya pernah pergi dibawa ke negeri, pergi ke China. Di sana saya nampak memang adalah orang nak kek lapis ni. Orang cakap orang China tak makan warna-warni. Tapi bila saya letakkan untuk dirasa, memang habis terus. Setakat ni memang sampai ke China dah lah. Tapi insyaAllah kalau boleh untuk kita ramai-ramai. Kalau dapat biarlah ramai. Saya banyak ahli jawatan kuasa saya kan. Ramai kita nak bawa hingga ke peringkat keluar negara. Panjang saya membuat warisan kek lapis Sarawak ni, kita telah mendapat pengiktirafan dari Malaysian Book of Record
sebanyak 5 kali lah. Yang paling banyak lah adalah 30.3 meter. Seberat 2 tan kek. Sebanyak 200 lebih kek. Kek lapis Sarawak. Semua kek yang bercorak. Tak ada yang lapis biasa. Itulah kenangan yang paling manis sekali. Pengalaman manis memanglah bila saya menang, saya banggalah saya orang anak Sarawak dapat menang 5 kali juara kebangsaan dalam bidang masakan. Bukan masakan saja, kita buat kek juga untuk dessert dia. Itulah saya banggakan, dan banyaklah kenangan manis bersama bila kita buat demo dengan peserta-peserta yang suka kan dengan kek lapis ni, dan macam itulah. Anak saya semuanya pandai buat kek lapis. Ada macam kalau saya pergi ke bengkel, buat apa, saya memang dengan anak dengan cucu. Sekarang ni cucu pun mewarisi kek lapis. Cucu saya dah berumur 22 tahun. So anak, cucu, semua dia orang dah memang semua minat. Mereka bentuk satu anak saya mereka dalam komputer yang untuk design. Sebab macam design macam ni, dia yang buat. Beliau juga berpesan agar industri yang memasarkan kek lapis ini sentiasa melihat kepada tradisi pembuatan kek lapis agar ia tidak ditelan zaman. Bagi saya lah, semua peniaga-peniaga kek lapis ni, saya harap biar kita kekalkan warisan kek lapis kita supaya rasa dia tak hilang. Cara pembuatan mesti sama, and then janganlah kata orang nak ubahkan dengan rasa-rasa yang bukan asli. Kita nak kek lapis ni biarlah asli, biarlah dia warisan kita. Itulah harapan saya sebagai kata orang ikon kek lapis Sarawak.